Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mau menonton filem ini, hidupnya tak cukup syarat. Tak lama matilah dia. Ramai pun komando ni, ya. Bukan ramai pun. Dan tuan-tuan pun semua tahu, ya, dalam 100 orang yang memohon masuk tu, di akhirnya mungkin dapat 9, 10, 11 orang. Yang lain tu gagal. Bayangkan yang 10 orang yang berjaya ni, macam mana dia punya kualiti dia, ya. Jadi kita bagilah di mana yang wajar. So, saya rasa, saya yakin dan saya percaya memang wajar mereka diberikan kenaikan allowance yang lebih tinggi. Langkah kami terhenti kerana ada sebatang tali air yang mana dalamnya adalah sejengkal. Kami memerhati sekeliling mengesan tapak kasut komunis. Kesan tapak kasut masih baru kerana tanah masih becak. Kami memerhati sekeliling semak. Aku telah mendapat akal, lalu aku menjerit, "Komunis! Keluar! Keluar! Kalau tidak, aku akan baling grenade ini." Diikuti Komnen yang turut memekik di dalam bahasa Thai. Akhirnya seorang komunis lelaki keluar dengan mengangkat tangan daripada celah-celah semak samun lalang itu. Lantas kami take cover down sambil menghalakan senjata ke arah komunis itu. Komunis itu lantas mencampakkan senjatanya dan berjalan keluar dengan kedua belah tangan di atas kepala. Aku sepantas kilat meluru dan menangkap komunis tadi dan dibantu segera oleh anggota seksyen aku. Kemudian Komnan datang untuk buat soal jawab. Setelah komunis itu kami ikat di sebatang pokok, hari pun dah menghampiri petang. Bimbang juga malam nak sentri komunis. Bimbang juga kalau pelatun komunis lain akan datang membantu. Operator kami sibuk di dalam set melaporkan kejayaan menawan satu komunis dan meminta bantuan untuk membawa komunis keluar. Aku terus buat interogasi dengan komunis tadi. Rupanya komunis itu adalah seorang pelajar daripada Universiti Bangkok. Mereka terpengaruh dengan dakwah komunis masa rusuhan pelajar-pelajar universiti di bandaraya Bangkok suatu ketika dahulu. Mereka telah diletakkan di bawah unit propaganda kerana genius mereka. Aku selongkar pek komunis itu. Peknya sama dengan beg ponco hitam yang dibekalkan masa di depo KL. Aku menemui banyak risalah-risalah propaganda komunis. Gambar-gambar komunis di dalam kem menceritakan mereka adalah pasukan yang mampu berkuasa untuk memerintah. Gambar mereka meraihkan hari ulang tahun komunis berkawat dengan senjata juga ada. Tidak lama kemudian terdengar bunyi helikopter pun datang. Bunyi helikopter macam bunyi bot tongkang dan aku kenal sangat bunyi itu, tandanya heli Siam. Heli itu pun hover hampir ke lereng tanah dan krunya memberi signal supaya membawa komunis itu dengan segera. Lega rasanya bila komunis itu telah diterbangkan. Kami meneruskan perjalanan meninggalkan tempat tadi dengan kadar seberapa segera. Walau apapun, kami sentiasa berhati-hati bimbang bandit perempuan yang terlepas tadi akan buat counter attack dengan membawa lebih ramai ahlinya untuk menyerang kami. Arah tuju kami seterusnya ialah City Camp Khao Nang Kang, kem komunis yang dikabarkan paling kebal. Melalui taklimat sebelumnya, aku tahu company C BN1 PPH ada ditempatkan di pinggir City Camp. Misi aku ialah untuk escort ke arah camp itu, sedangkan tidak jauh di atas bukit itu terletak markas dan unit meriam Tentera Darat Malaysia. Pada keesokan harinya, setelah seharian mendaki bukit menjelang senja, akhirnya kami sampai di satu puncak yang ada 2 permatang curam di kiri dan kanan bukit itu. Kami pun bercadang membuat base kami di puncak bukit itu kerana keadaannya lebih selamat. Keadaan pokok-pokok di situ pun amat tinggi yang mana pucuk pokok balak di tengah hutan belantara itu pun sayup-sayup mata memandang. Kerana ketinggian lokasi base kami itu, minyak masak menjadi beku. Tanah base kami sentiasa basah dan berbecak. Kami mengambil keputusan hanya mengikat hammock di antara kedua pokok saja untuk mengelakkan terlalu banyak meninggalkan kesan. Sebelum masuk ke tapak base, aku mengarahkan anggota untuk membuat pembersihan terlebih dahulu. Kami buat prodding setiap langkah dan memastikan setiap inci tanah di base laluan ke water point itu bebas daripada bobby trap. Selepas masing-masing siap membuat kemah, kami memasang tali perimeter sekeliling sempadan base, siap dengan semeli flare dan claymore di lokasi yang sesuai. Aku buat briefing ringkas mengingatkan anggota tentang password dan giliran sentri malam. Aku lihat setiap sudut bumbung base teman-temanku tergantung bekas plastik ration untuk tadahan air, khusus untuk membasuh sisa makanan.
Kabus tebal menyelubungi base sehingga terasa titisan air di muka aku. Air minuman menjadi sukar dan terpaksa berjimat. Kami terpaksa menuruni bukit selepas sarapan dengan membawa pack lunch dan 3 jerikin di dalam pack besar. Untuk mendaki semula ke base, waktu dah masuk waktu petang. Kami hanya turun mengambil air 3 hari sekali. Memang tak larat memikul 3 jerikin di dalam pack. Sebelah tangan 1 jerikin dan sebelah tangan lagi senjata. Bila naik mendaki, lutut dah hampir bercantum dengan dagu. Aduh mak, terasa peritnya ketika tu. Terkadang aku terkenangkan ibu bapa dan adik-adikku di kampung. Tapi kesusahan yang ku tanggung ini mengajar aku untuk bersyukur nikmat apa yang aku ada sekarang. Malam itu, tiba-tiba aku dapati Komnan, rakan daripada komando Thailand itu, tiba-tiba membuat gila. Selepas kami stand tu malam, Komnan pula nak buat campfire. Ya Allah, apa nak buat ni sedangkan api besar boleh membahayakan nyawa kami semua. Di dalam hati aku memang polis Thai ni langsung tak ada disiplin. Komnan ni pula polis Thai yang berpangkat sarjan. Memang apa yang aku lihat, polis Thai ni tak ada yang berpangkat constable ataupun corporal. Rata-rata pangkat sarjan dan sarjan major. Daripada maklumat yang aku dapat, mereka itu akan naik pangkat setiap kali mereka bertempur dengan musuh. Di dalam hati aku kata, kalau 20 kali bertempur, pangkat apa mereka akan dapat pun tak tahulah. Uniform Westmoreland mereka agak cantik kerana kainnya sedikit gelap daripada uniform 69 kita yang sedikit cerah. Ada gambar gajah dan bendera negara Thailand. Kain baju dan seluarnya tebal dan coraknya cantik. Komnan kata dia nak masak musang malam itu. Aku hanya tersenyum tawar. Di dalam hati aku berkata, sudah tentu Komnan lebih mengetahui kawasan itu kerana kami memang jelas-jelas sudah jauh ke dalam Thailand. Rupa-rupanya baru aku tahu yang rata-rata pack polis Thai ini penuh dengan mekong, arak murah Thailand. Sesekali aku bersangka baik, tak apalah, yang jelas kami memang memerlukan Komnan sebagai Ricky dan Komnan memang seorang yang berani walaupun agak gila-gila. Malam itu kami sukar untuk tidur kerana terdengar bunyi tembakan meriam daripada atas bukit sebelah dan dalam beberapa saat terdengar juga desingan peluru bom melintasi atas base kami. Dan dalam sesaat itu kami terdengar ledakan bom jauh di Gunung City Camp. Sejak itu tembakan meriam mula bertubi-tubi siang dan malam dan setiap tembakan dilepaskan bermakna setiap butir peluru meriam melintasi di atas base kami. Kadang-kadang jet pejuang F-5E kalau tak silap melintasi di atas base kami untuk menggugurkan bom. Esoknya kami membuat rondaan. Kali ini rondaan jarak jauh. Aku tersenyum memandang rakan Thaiku yang turut sama di dalam rondaan pagi ini. Jauh juga kami buat rondaan ikut trek melalui celah-celah hutan. Banyak juga kami jumpa tanda-tanda komunis seperti riban merah yang diikat melilit di batang pokok. Mungkin itu adalah tanda sempadan. Ada juga kami terjumpa bekas tapak rehat komunis yang bumbungnya diperbuat daripada daun-daun yang disusun rendah. Kami teruskan rondaan balik semula ke base mengikut trek lain pula dan begitulah setiap hari rutin kami. Hari ke-6 semasa membuat rondaan jarak jauh, tiba-tiba aku terdengar bunyi bom meletup di hadapanku. Tanah trek bertabur jatuh dari atas mengenai kepalaku. Aku tidak nampak siapa yang kena kerana situasi trek berbelok ke arah kiri dan dilindungi pula pokok-pokok. Kami terus ambil situasi stand tu luar trek. Aku dimaklumkan rakanku Den Siam terkena jerangkap samar. Kecederaannya patah kaki dan cedera parah kedua belah matanya. Hatiku benar-benar sayu hiba. Kami sudah sering membuat gerakan bersama dan aku dapat merasakan sopan dan baik budi pekertinya walaupun rata-rata anggota 69 gila-gila belaka. Aku benar-benar hairan macam mana boleh ada bobby trap di trek tanahnya keras dan tidak ada tanda-tanda langsung kehadiran bobby trap itu. Setelah meminta bantuan luar, Den Siam terus dibawa keluar oleh heli Siam. Sementara rakan-rakan lain yang tinggal malam tu tidak kelihatan unggun api mungkin sedih agaknya. Masuk minggu kedua, tibalah masanya kami harus merapati City Camp untuk mengumpul maklumat lokasi camp musuh. Tugas inilah yang paling mencabar di dalam komando kerana kita harus merapati camp musuh sedekat yang mungkin untuk membaca kekuatan pasukan mereka, berapa anggota mereka, kekuatan senjata serta tempat-tempat yang dijangka mereka akan lari bila serangan dilakukan nanti. Percaya ataupun tidak, kami memerlukan masa 4 hari untuk merapati camp tersebut kerana dikhawatirkan banyak bobby trap di sekitarnya. Alhamdulillah, kami berjaya melakukan tugas risikan keselamatan itu tanpa sebarang kemalangan. Pada hari kelima minggu kedua itu, maaf, admin tidak dapat menceritakan kisah ini secara detail bagaimana mereka menyerang camp itu serta taktik dan teknik yang digunakan di atas sebab dan faktor keselamatan. Setelah 3 minggu menjalankan operasi, kini sampailah masanya untuk kami bergerak ke lokasi lain. Base kami itu kemudiannya diganti dengan Platoon 81 PPH. Pagi itu kami menunggu kedatangan pengganti kerana di situ akan didirikan static base camp sebagai pasukan cordon apabila serangan dilakukan nanti.
Daripada jauh, di trek sebelah LP terpandang oleh aku anggota PPH berjalan menuju ke arah base kami. Akhirnya setelah selesai taklimat serah menyerah, kami bergerak menuju ke martak dan di atas bukit untuk menerima arahan selanjutnya daripada komander batalion TAC kami di luar. Pagi esoknya cuaca terang, sejuk dan tidak berkabus. Kami sedang standby menunggu heli membawa kami ke lokasi operasi yang lain. Sudah 2 hari kami terdengar bunyi heli, tapi heli terpaksa berpatah balik kerana kabus terlalu tebal dan sukar membuat pendaratan. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar bunyi heli. Daripada jauh, aku nampak titik hitam seperti agas yang terapung. Heli dah datang! Harap-harap hari ini kami boleh keluar daripada tempat ini. Dah tak larat nak memikul jerikin air, tak larat nak intai-intai ular kapak sebelum tidur. Komandan pula akan ditugaskan ke pasukan lain. Begitulah kisah yang dapat admin kongsikan. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan dan kemajuan channel kecil anak tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi insya-Allah.